Assalamualaikum. Hai, apa khabar? Salam Ramadan yang ke-24 semua. Kak El ucapkan kepada semua semua anda kata hanya tinggal kan beberapa hari je lagi kita nak orang kata apa, nak beraya kan. Walaupun kita PKP, baju raya memang sold out sekarang jangan main raya PKP, raya online kita ni. Okay, so untuk kata malam yang tinggal berapa hari yang terakhir ni kan, 24, so maknanya insyaAllah 6 hari lagi bakal berakhir Ramadan kita. Masa ni lah katakan ramai yang berebut-rebut untuk kata cari peluang bertemu dengan malam Lailatul Qadar kan. Ada yang bagi tips sedekah RM1 sehari kan. Ada yang bagi tip solat dan sebagainya. So apa benda pun kan, apa pun tipsnya, alhamdulillah syukur sangat sebab ada orang yang tolong remind kan. Okey, ada orang yang tolong remind kan apa yang kita perlu buat untuk orang kata apa, rebut malam Lailatul Qadar ni insya-Allah. Moga-moga kita semua bertemu dengan malam yang diigau oleh semua orang. Okey. So, tengah hari ni dan sebenarnya Kak nak ucapkan terima kasih kepada yang watching. Okay, tengah hari ni Kak nak share beberapa perkara penting kan sebagai kata usahawan baru. Sebab apa? Sebab benda ni memang penting. Benda ni memang penting. Nak tak nak kita kena juga ambil tahu. Kan sebab terutama sekali bagi orang yang baru kan terutama sekali bagi orang yang baru. Kadang-kadang diorang masuk ni hai, waalaikumsalam. Hai Kak Pura. Okey, jemput lagi ramai-ramai kawan okey, insya-Allah kita share dekat sini ilmu-ilmu yang kita ada, semoga bermanfaat kepada semua. Tak kisahlah bisnes apa pun yang you all buat kan. Yang pentingnya ilmu yang ada ni sebenarnya boleh apply dekat semua bidang. Kan dekat semua bidang. Okey, jadi sekarang orang kata apa, sebagai kata kita kan usahawan baru, kita dah pun masuk, dah join business tu, dah masuk kan jadi apa benda yang kita kena buat. Kadang-kadang kita ni kena juga kita punya effort sendiri kan kita kena ada kita punya effort. Maksud kata jangan semata-mata tunggu orang bagi ke apa semua kan sebab kalau kita menunggu takut nanti kita tertunggu-tunggu. Kadang-kadang orang ataupun mentor kita ataupun leader kita ni, dia ni anaknya ramai, permasalahan kan pun pelbagai. Waalaikumsalam Ida. Hai semua. Okey, so masalah masing-masing banyak, pelbagai. Kadang-kadang mentor kita tak sempat pun nak bagi info dekat kita. So apa yang Kak El nak sarankan dekat sini adalah kita sendiri kena ada effort untuk ambil tahu. Okey, kita dulu yang start tanya dan sebagainya kan Waalaikumsalam Ina. Hai. Okey, so you all boleh sharekan video ni jemput ramai-ramai lagi, boleh share video ni. Okey. Sebab kita nak, orang kata apa, biar semua orang, terutama sekali orang yang baru nak berniaga, tahu apa yang perlu tahu. Okey, tahu benda basic. Sebab ramai orang yang sebenarnya dia terkandas di permulaan larian dia bukan sebab dia tak pandai, tetapi sebab dia tak tahu dia nak berlari ke, dia nak berjalan ke kan dia tak tahu apa dia kena buat, dia tak tahu apa yang perlu dia tahu kan kejap bang. Oh bang. Okey, jadi itulah antara benda-benda yang menyebabkan kejap. Okey, kejap bagi Kak El sesak ni pakai sini. Okey, jadi biasalah kan kita berniaga dengan anak ni. Okey, so dekat sini ramai orang yang macam tu. Maksud kata kan awal larian dia tu dia dah terkandas dah. Bukan sebab dia tak reti kan. Sebab kalau kita tak reti ataupun kita tak ada impian, orang sebenarnya orang yang start berniaga ni dia memang dah ada impian dah. Dia tahu apa yang dia nak. Cuma antara jelas tak jelas je. Dia tahu kan dia nak duit banyak, dia tahu dia nak pergi melancong, dia tahu dia nak beli kereta besar, dia tahu cuma dia tak boleh nak dia tak tahu pasal time frame, dia tak tahu pasal orang kata apa kena lagi diperjelaskan, dia tak tahu pasal amalan, kerohanian, dia tak tahu strategi, dia tak tahu semua. Tapi yang penting dia tahu dia nak. Dia tahu dia nak. Jadi disebabkan oleh sebenarnya kita ni memang dah fasa nak dah. Jadi sebab tu Kak El bagi share hari ni
supaya bila kita dah orang kata apa, dah duduk di track yang sangat cantik, maksudnya kita dah memang dah nak sangat, kan so ada benda-benda penting yang you all kena tahu dan kena ambil tahu, kan kadang-kadang mentor memang tak sempat nak bagi tahu, so you all yang kena remind mentor, okey, kalau dia orang tak sempat nak bagi tahu. Okay, so antara benda penting, okay, yang kita nak kena ambil tahu first kali adalah detail pasal syarikat. Okay, detail pasal syarikat. Kadang-kadang orang dia nak berniaga tetapi tetapi dia tak tahu dengan company apa, sebab yang ajak tu kawan dia. Okey, yang ajak tu kawan dia. Jadi dia main pakai bedal je. Dia main pakai ambil peluang je. Kalau ambil peluang dengan syarikat yang okey, alhamdulillah. Tapi kita nak bagi tahu kat sini, kita anggaplah okey, syarikat yang kita masuk tu memang okey. Okey, memang okey, tak ada salahnya ikut orang kata apa, undang-undang dan sebagainya, kira okey lah, kan syarikat yang memang dah kukuh dan sebagainya. So kita nak kena ambil tahu apa benda tau, kita kena ambil tahu syarikat kita, siapa founder dia, kan apa produk yang dia ada, okey, kalau ada pencapaian, apa pencapaian dia, kalau ada orang kata apa kalau ada dia punya dia punya keuntungan, berapa banyak keuntungan dia, kan? Kalau ada pangkat dalam syarikat tu, apa pangkat-pangkat dia? So kita kena tahu semua benda ni, kan apa kepentingan pangkat tu pada kita. Kadang-kadang contoh macam syarikat HIO ni sendiri, kan, kalau you all yang ada buat syarikat lain, bisnes lain, you all kena ambil tahulah apa benda yang ada dekat syarikat you all. Tetapi kalau macam syarikat HIO sendiri, kita kena tahu. Okay, bila orang duk sebut-sebut ada pangkat, dealer, kan dari dealer nak ke manager macam mana pula, apa tu CDM, apa tu SM, apa tu DSM. So kita kena ambil tahu setiap pangkat ni, setiap benda ni, kan kenapa pangkat ni, kenapa perlu kita achieve pangkat, kan sebab dalam syarikat HIO, pangkat tu sangat penting. Okey, pangkat tu sangat penting. Yang mana kita kena tahu dia punya kenaikan pangkat ni, dia once you achieve syarat dia, capai target syarat dia, capai target point dia, kan ada pewaris cukup syarat, ada pewaris cukup point. So dua syarat ni cukup, boleh naik pangkat terus. Dan nak bagi tahu dekat sini, pangkat ni dia efek pada kita punya income. Okey, semakin tinggi pangkat, semakin tinggi income. Kita tengok kan level CEO ataupun manager, kan kalau dekat syarikat lah, kan pangkat doktor, pangkat jusa tak sama dengan pangkat kerani. Okey, income dia tak sama. Duduk di bawah bumbung yang sama, duduk di bawah kementerian yang sama, tetapi sebab dia jusa, okey, sebab dia jusa dan yang ni kerani, so beza income dia, kan jadi dekat sini nak bagi tahu sama juga dengan dalam HIO, kan makna kata nak bagi tahu dekat sini pangkat yang ada dalam HIO ni membawa maksud income lah, kan dekat situ income. So lagi besar pangkat, lagi besar income. Jadi dekat sini, dekat HIO ni sendiri, kita ada daripada D1 sampai D6 untuk level dealer. Bila dah daripada dealer, kita masuk daripada D1 ni, dealer 1 ni sampai ke dealer 6, dia akan jump pergi ke manager level. Okay, so manager level ni pula dia daripada sales manager sehingga crown diamond manager. Itu highest rank. Okay, kalau you all tengok saya punya page ni, ada perkataan CDM. Okay, kan jusa pun punya pencen pun full. Yes, betul. Kadang sebab tu kita nak jadi jusa. Dalam bisnes kita pun nak jadi jusa. Okay, tapi yang bestnya jusa kita dalam bisnes ni, kita yang tentukan income. Kita nak income jusa berapa? Nak income jusa kita RM10,000, nak income jusa kita RM20,000, nak income jusa kita RM100,000, ada jusa yang sampai RM500,000. Okay, ada jusa yang lebih daripada RM500,000. So semua kan bergantung atas kita punya tindakan, kan usaha kita dan sebagainya. Sebab tu penting untuk kita tahu benda ni. Sebab bila kita nampak benda ni, maksudnya pangkat ni memainkan peranan dalam kita punya income. Jadi aku kena kerja pangkat. So dari situ akan menjadikan kita punya matlamat dalam bisnes ni lebih jelas. Okay, menjadikan matlamat kita dalam bisnes ni lebih jelas. Dia orang kata nak naik sales manager
Dan naik sales manager hanya ambil masa 1 bulan. Okey, aku fine. Kerana maksudnya kat hari ni kita masuk sebagai dealer disebabkan oleh kita tahu nak capai ke pangkat manager tu boleh dalam masa 1 bulan. Kan so kita automatic kita terus set aku mesti nak jadi sales manager. So aku mesti nak jadi sales manager, kita pun terus refer mentor kita apa yang perlu kita buat untuk menjadikan kita manager dalam tempoh 1 bulan ni. Jadi inilah yang you all dikatakan sebagai you all akan terus dapat strategi, you all akan terus dapat flow dia, kerana you all akan dapat banyak benda disebabkan oleh you all tahu kerana syarat-syarat nak naik pangkat, efek kesan kepada kita naik pangkat, dan bagaimana kita nak naik pangkat tu. So kita akan dapat banyak info yang orang kata boleh jadi macam mind blowing bagi kita. Kerana sebab setengah orang bila dia masuk bisnes dia akan fikir okey ada produk, pakai produk, okey boleh share. Yes, itu betul. Itu adalah benda yang paling basic sekali. Itu sangat betul. Tak ada yang salah, hanya melainkan betul-betul belaka. Tetapi orang kata macam ni, alang-alang menggenggam menggenggam bara biar sampai jadi ketul emas. Orang kata lubuk kekayaan, lubuk duit adalah dalam bidang bisnes. Jadi why not? Kerana alang-alang kita berniaga kaya terus. Kerana kenapa kita dah ambil peluang berniaga di mana di situ ramai lahirnya jutawan dan kita tak nak rebut jadi jutawan. Kerana kalau tak jutawan pun kurang-kurang kaya lah. Kerana kurang-kurang kita kaya. Why not kita ambil peluang untuk jadi orang yang kaya terus? So, makna kata kalau kita nak jadi macam tu, kerana kita dah duduk di dalam platform orang yang kaya, orang berjaya, orang yang income puluhan ribu, kerana kita duduk di platform tu dah. Melainkan kita tak duduk di platform ni, kita duduk di platform orang yang dapat 2-3 ringgit. Itulah yang cerita. Sekarang ni kita berada dalam platform Syam ni. Okay, platform Syam ni yang mana kata nak bagi tahu yang memang platform orang kaya dan berjaya ramai sangat. Terlalu ramai, mostly CDM lah. Mostly. Dan in progress lah, maksudnya jangan kita rasa macam aku ni dealer tak boleh lah nak jadi kaya macam CDM. No, nak bagi tahu HiO tak pernah sorok perkataan CDM. HiO tak pernah sorok level-level pangkat dalam HiO. HiO orang kata maklum dekat semua. Maksud kata Syam bagi tahu kita semua bahawasanya ada pangkat CDM. Ada perkataan CDM tu. Kerana HiO bagi kita makluman awal supaya kita tahu. Itulah kita punya roadmap sekarang. Okay, so Kak El dah pergi kepada poin yang kelima tadi ni. Okay, so sekarang ni in detail syarikat, dekat mana lokasi dia, okay, siapa management team dia, macam mana nak contact, kalau ada stokis, di mana stokisnya. So benda yang berkaitan dengan syarikat, kerana kita kena ambil tahu supaya kita jadi orang ataupun usahawan yang bukan orang kata biasa-biasa. Kerana bukan usahawan yang tak ada ilmu. Sebab benda ni penting. Sekurang-kurangnya bila kita ambil tahu, kita punya minda ni dah sedang terbuka. Kerana walaupun hari ni dia tidak memberi impact kepada kita punya bisnes. Okay, tidak memberi begitu kesan besar kepada perjalanan bisnes kita, tetapi sekurang-kurangnya minda kita sedang berkembang. Syarikat aku kat sini. Ini pencapaian kita, dapat syarikat beretika, dapat anugerah syarikat beretika. Syarikat Syam dah listed BSKL first board dan dia ada banyak anak syarikat. Kerana syarikat kita dia ni adalah anak angkat kerajaan. Syarikat kita ni lahirkan beribu-ribu CDM rupanya, dan ada ratusan ribu usahawan di bawah mereka, dan banyak produk viral rupanya yang ada di bawah syarikat. So kat sini kita macam kerana kita baru lagi bertambah keyakinan kita pada bisnes. So kalau kata contoh kita tengah promote produk, kerana kita tengah promote produk Kak El bagi dua situasi. Kita yang tak tahu apa-apa. Yang first kali kita tak tahu apa-apa. Kita tahu produk Mi Cafe je contoh. Kita share lah dekat kawan kita si A ni. A ni dia kata apa? Tak nak lah aku beli Mi Cafe ni. Aku tak minum kopi. Kerana aku tak minum kopi ni, aku tak nak lah. Kerana jadi kita pula jumpa pergi share dengan orang, jumpa dengan 10 orang, 10 pula reject.
Kan 10 reject. Kita pun cakap apa? Aduh, katakan aku ni silap masuk bisnes kan. Syarikat ni tak okey, produk tak okey rupanya. Mi Cafe ni tak ada orang pun nak. So orang hapuk pun tak nak. Memanglah, memang kita akan cakap macam tu sebab kita tengah tak nampak dunia luar. Kita tak nampak apa yang sedang berlaku di luar. Kita nampak Mi Cafe kita itulah hak seketul itu. Kan kita tengah nampak hak seketul tu lah, sekotak tu lah Mi Cafe kita. Jadi bila tak laku, besar betul kerugian yang kita nampak tu. Okey, berbeza pula kalau kita nampak ramai jutawan lahir kat sini. Ada pangkat-pangkat CDM. Nak kaya. Ada apa, syarikat HIO hantar sampai beribu orang pergi melancong. Syarikat HIO adalah satu syarikat ni, dia berniaga tak pernah ada hutang. Okey, syarikat ni syarikat yang bebas hutang. Dia tak pernah miss satu hari pun lewat bayar bonus dekat usahawan. Kan lepas tu syarikat ni dia listed PSKL. Syarikat ni setiap tahun raih kasih DSM baru berpuluh-puluh, beratus-ratus orang. Sangat ramai. Maksud kata kan dugaan kecil tu nama dia. Okey, maksud kata nak bagi tahu kat sini, kan kalau hari ni aku kena tolak, tapi ramai orang berjaya. Maksudnya ada peluang nak berjaya, ada ruang nak berjaya ni. Kan maksudnya kalau aku tak boleh jual lagi Mi Cafe ni, bukan kerana produk tak okey, tapi kerana mungkin salah aku. Mungkin ada cara aku yang terkurang kat mana. So berbeza tak situasi tu? Okey, berbeza kan? Jadi sebab tu kenapa penting kita perlu tahu pasal syarikat kita terutama sekali. Kan first sekali, benda paling basic sekali, dia akan memberi impact kepada kita punya tindakan. Sama ada kita akan terus stop ataupun kita akan terus meroket. Share tak lepas, tak jalan, tak beli. Tak boleh jadi ni. Aku kena juga upgrade cara aku. Aku kena juga share lagi. Aku kena jual lagi. Kalau ada orang yang kaya dalam bidang HIO ni, ada orang yang berjaya dengan Syam, aku mesti boleh. Cuma aku kena perbaiki beberapa perkara. Itu benda yang akan impact, memberi kesan kepada kita punya perjalanan bisnes. Okey, itu point nombor 1. Point nombor 2 adalah grup kita. Okey, di mana grup yang you all bernaung sekarang? Okey, siapa founder dia? Okey, tapi yang pentingnya kita kena tahu kita ada grup. Sebab apa grup yang saya maksudkan? Sebab berbeza tambah pula kita sekarang berniaga musim PKP, kita duduk di rumah. Kita punya surrounding adalah anak, kucing, tak ada jiran, pokok kadang-kadang bunyi cengkerik. Itu surrounding kita tau. Yes, betul Ina. Betul. Alam niaga jadi kaya raya. Diri sendiri wajib cari cara dan upgrade. Yes, betul. Creativity. Itu namanya creativity. Automatik kita akan jadi kreatif. Sebab apa saya bagi tahu circle tu penting. Circle ni dia sebab tu kan macam kita ada group support. Okey, group support Telegram CRC. Dan semua usahawan baru kita akan himpunkan dalam situ. Okey, kita akan share win. Kadang-kadang hari ni kita join business sebab kita nak pakai je. Kita jadi ahli sebab kita nak dapatkan keahlian, nak dapatkan harga ahli. Kita tak tahu keperluan kita lagi 5-6 tahun akan datang. Ada orang 2 tahun. Okey, kalau kenal Mak Ngah dalam tim dalam grup CRC, Mak Ngah ni 2 tahun dalam grup support Telegram. Dia hanya pengguna saja dulu. Okey, tetapi selepas 2 tahun baru rupanya dia jumpa dia punya turning point. Iaitu produk yang bersesuaian dengan dia, yang banyak beri impact pada kesihatan dia sebab kesihatan dia sangat teruk sebelum dia pakai produk HIO. Okey, alhamdulillah dengan izin Allah berkesan. So dekat situ dia nampak, kat sini aku boleh share dengan orang. Ramai sangat orang ada penyakit macam aku, ada masalah macam aku, so aku kena share. Itu Mak Ngah selepas 2 tahun. Bermula daripada pengguna. That's why kita himpunkan semua dalam grup support Telegram. Supaya apa? Supaya kita bermula dengan kita dapat info dulu. Tak apa, kan janji kita berada dekat dalam circle. Kan banyak win-win yang kita share kat situ. Win orang ni berjaya jual macam ni, orang ni berjaya pakai produk daripada penyakit teruk kepada lebih sihat. Alhamdulillah, daripada solat berdiri, solat duduk boleh solat macam biasa. So bila kita ada group yang macam ni, kan bila dia akan kadang-kadang akan ada satu spark tau. Tiba-tiba macam aku kena berniaga. Ada je poin-poin yang akan yang berada dalam group tu akan memberi satu spark dalam kita punya life ni. Macam dia macam tak boleh. Itu turning point kita. Kerana itu turning point kita. Kadang-kadang kita akan rasa down. Kita rasa down. Kita juga ada group berniaga yang betul-betul nak berniaga. Group CRC berjaya dan kaya dan berjaya.
saya dalam Telegram. So grup tu adalah grup orang yang memang betul-betul nak berniaga, yang sentiasa akan bagi teknik, sharing sharing info, sharing skill, sharing solution dan sebagainya. Banyak sangat dekat dalam tu. So dia menjadikan kita ni tidaklah kemurungan duduk sorang-sorang kan. Kadang-kadang kita ni sampai satu tahap bila kita ni dapat banyak sangat rejection dan sebagainya, kita pun jadi macam blur tau. Okay, kita jadi blur. Betul ke tak? Okay, kalau kita tak ada satu circle, at last kita akan bungkus kita punya business. Itu memang normal punya. Ramai orang nak bagi tahu dekat sini, Tuan Effie bagi tahu, tak ada istilah gagal, tak ada istilah malas, kecuali tindakan je tak ada. Okey? Kecuali tindakan je yang tak ada. Kecuali salah dia punya strategi. Nampak? Tak ada istilah gagal pun sebenarnya. Okey? Jadi macam itulah maksudnya nak bagi tahu. Sebab tu kita kena ada group yang boleh support kita. Agak-agak kita rasa macam nak merudum je bila kita buka group support tu kan. Ni sharing, yang tu sharing, ni sharing. Kita pun jadi macam, oi, diorang ni boleh buat hari-hari. Apa set min cafe ni jalan-jalan. Kan set jimat min cafe ni semua B2B sale masuk. Tak mustahil ni aku boleh. Kalau orang lain boleh, tengok kan. Orang tu bekerja tapi boleh lagi buat sale. Aku mesti boleh punya. Kan so dia memberi satu inspirasi dan suntik semangat untuk kita. Kan suntikkan semangat untuk kita. Sebab tu kan nak bagi tahu dekat sini, ramai orang ada produk yang banyak, ada skill, ada ilmu, kan ada medium, ada dia juga tetapi gagal dalam bisnes. Kenapa? Kenapa gagal? Kenapa? Tak cukup kaki tangan ke? Tak cukup, tak ada modal ke? Tak ada produk ke? Tak ada apa sekarang pada dia. Dia semua ada tapi masih lagi gagal sebab dia tidak ada semangat. Kerana semangat, dia tidak ada semangat. Ingat nak jadi kek yang cantik bukan saja ada bahan mengikut portionnya, bukan saja masuk dalam loyang, bukan saja ada oven. Kalau oven tu ada tapi tak boleh menyala, tak jadi kek tu. Tak jadi kek itu, memang tak akan jadi. So dia kena ada api. Api itulah dalam bisnes ni adalah kita punya team. Api itu adalah kita punya team yang sentiasa support kita, yang sharing, yang orang kata apa, bagi inspirasi, yang itu yang akan menjentik kita, yang akan start kita punya engine untuk kita pergi pecut. Kalau kita ada kereta, tak ada bahan bakar, tak ada minyak dalam kereta, mana kan boleh pergi jauh. Jangan kata pergi jauh, seinci pun tak bergerak, se-mm pun tak bergerak. Nampak tak? Jadi kalau ada kereta tak ada minyak, tak jadi. Okay, sebab tu kita perlukan minyak. Kita perlukan third party untuk membantu bagi suntikan dekat kita. Itulah tim kita. Okay, itulah tim yang sentiasa memberi support. Kan dia punya, kadang-kadang dia tak cakap dekat kita, tapi dia sharing tu pun dah support dah sebenarnya. Kan dia sharing tu sebenarnya dah support. Itu pun dah besar rahmat dah. Ingat ini adalah rezeki yang Allah bagi. Itu satu tim yang supportive. Okay, kalau kita tak ada tim yang supportive, dah lama dah bungkus kita punya bisnes. Sebab tu ingat, sebelum dapat rezeki duit, okay, rezeki peluang, rezeki tim, rezeki mentor, rezeki syarikat, rezeki produk, kan walaupun belum jadi duit, kena bersyukur. Sebab inilah peluang, inilah rezeki sebenarnya. Kalau tak ada benda ni, tak jadi duit dia. Okay, kalau tak ada semua benda ni, tak akan jadi duit. So kita kena ingat benda tu. Okay. Poin yang ketiga, kenali mentor kita. Okay, ingat bisnes kalau kita seorang diri, dia akan ke laut dalam. Okay, ke laut dalam. Kalau kita biasa tak dengar orang kata kalau kita nak belajar kena berguru. Okay, kalau kita pergi sekolah guru, cikgu tak ada, kita seorang je, tunggal. Duduk kita seorang, kita kat kelas tu seorang, kat sekolah pun seorang. Tak ada orang lain. Atau tak ada buku kat depan tu. Macam mana kita nak belajar buku ni? Macam mana, daripada arah mana kita nak faham? Okay, daripada arah mana kita nak faham? Macam mana kita nak faham? Apa perlu kita buat? Nampak tak? Jadi banyak benda yang akan mempengaruhi. Okay, so kalau kita tak ada mentor, memang kita susah nak faham apa benda pun. Kerana perjalanan bisnes ni, ingat nak berjaya dalam bisnes ni, dia bukan segelas kopi. Okay, bukan segelas kopi. Maksudnya bukan kita duduk minum segelas kopi dengan mentor kita dah boleh jadi, boleh berjaya. No, dia adalah satu proses. Okay, satu proses, satu perjalanan. Okay, nak berjaya ni dia adalah satu perjalanan.
kejayaan bukan destinasi tau. Dia adalah satu perjalanan. Okey, merentas masa kan kita upgrade diri kita dari masa ke semasa, itulah kejayaan. Okey, dia adalah satu progress. Jadi sebab tu katakan kita kena ada mentor dan kita kena kenal mentor kita. Kalau ada mentor tapi mentor tak proven, okey, satu proof pun tak ada. kita tak bila tak nampak benda yang proof ni kan susah juga. Jadi kita kena cari mentor yang ada proof. Okey, mentor yang proven. Itu yang penting. Sebab apa? Sebab kita pun nak jadi macam tu. Kita pun nak berjaya. So kita kena ada mentor. Kita kena kenal mentor kita ni siapa, dulu dia siapa. Okey, dia kerja kejayaan dia macam mana kan contoh macam KL. KL punya mentor dulu KL memang tak kenal langsung. Okey, KL ni bila masuk berniaga dulu kan, KL memang tidak dikenalkan dengan mentor-mentor ni. Apatah lagi syarikat ke stokis ke satu habuk tak tahu. Yang KL ada. Sebab tu KL tak bagi tahu ni, share ni supaya you all jangan jadi macam KL. Masuk-masuk blur. Terus macam tak ada suntikan, ada produk aje. Okey, tak ada suntikan langsung. Cuma ada produk je kat tangan. Buat gagal. Buat gagal. 3 bulan tidak ada apa-apa. Networking tak ada, sale pun susah sangat. Puas paksa, susah sangat. Maksudnya tak secara genuine orang nak beli tu. Jadinya, bayangkan 3 bulan tak ada apa-apa. Result tak ada apa-apa. Sebab Kak memang tak kenal. Tiba-tiba mentor kata tak apa ni. Macam ni, kita pergi kelas dulu. Kita cuba belajar dulu. Mana tahu kok ada ilmu yang kita ada kita boleh guna kan. Ada something yang kita boleh upgrade kan. Kita pun pergi. Kak El pun pergi. Bila pergi-pergi, tak dikenalkan siapa pun. Tiba-tiba, siapa yang bercakap kat depan ni? Dah lah bahasa Kelantan. Kan dah lah tak faham apa kan. Dalam bahasa Kelantan, tak faham apa. Lepas tu siapa? Tak faham. Kan tapi memanglah kelas tu ramai. Cuma tak faham. Tak tahu siapa. Jadi kita tak ada keseronokan, tak ada keterujaan nak pergi dengar apa yang orang tu cakap. Sebab kita tak kenal dia. Nampak tak? Sebab tu kita kena kenal mentor kita. Barulah Kak yang kenal. Oh, rupanya Siti Kak Nah dengan Siti Abalan tu jutawan. Rupanya mereka ni ada 20 juta dalam saving hanya buat bisnes ni. Rupanya telah melahirkan lebih daripada 500 orang CDM. Rupanya dulu CDM Kak Ana tu bekas cikgu sejarah. CDM Azlan tu bekas engineer. Baru laku. Barulah laku apa yang diajar. Barulah kita terima apa yang diajar sebab proven mentor. Kerana kalau kita tak kenal orang yang cakap kat depan, kita tak panggil dia mentor, kita panggil dia orang. Kita tak kenal siapa orang yang bercakap kat depan tu, apa yang dia nak cakap tu, kita takkan ambil pot punya. Kerana tiba-tiba kita ni pergi berjalan ke Tesco, tiba-tiba orang datang kat kita, Adik nak bagi tahu dekat sini, hidup ni hanya sementara, kita ni. Kalau buat agama tak apa, kita boleh terima lagi. Kalau buat kejayaan, Dek, kita kena buat macam ni, Dek. Dalam nak kehidupan ni, kalau kita nak berjaya, kita kena macam ni. Tiba-tiba datang bercakap kat kita. Kita rasa apa? Gila ke apa pakcik ni? Kan? Dia ni siapa? Tak terpasal je nak motivate aku. Kita dah block diri kita. Bila block tu takkan berlaku ilmu, takkan masuk ilmu, takkan tertop up ilmu kita. Kan sebab kita tak kenal dia. Sebab tu kita perlu kenal dia. Oh, pakcik yang cakap tu, ya Allah, jutawan rupanya. Dandan kita macam bersungguh nak dengar dia cakap. Kan dandan kita macam nak dengar lagi apa dia cakap. Dandan kita tanya banyak lagi. Dandan kita suruh dia duduk, kita belanja lagi dia makan. Kan sebab apa? Sebab nak ambil ilmu dia. That's why sebagai usahawan baru kita kena kenal siapa mentor kita, apa pencapaian dia, supaya dia memberi satu inspirasi dan kita boleh terima kata-kata dia supaya jadi satu pedoman kan iktibar untuk kita boleh guna ayat dia untuk penambahbaikan bisnes kita, untuk nak growkan bisnes kita. Dia jadi macam tu. Nampak? Sebab tu kita kena kenal kan jangan sia-siakan. Jangan bisnes kita ni kita sia-siakan. Kita tak ambil 5 perkara utama ni, kita akan merugikan keseluruhan bisnes kita. Malah pengorbanan kita tu sia-sia bertahun-tahun lamanya, rupanya tak dapat apa pun. Sebab apa? Sebab kita tertinggal benda pertama. Ingat orang kata nak sampai susun tiles kan, kita tahu tiles kan, susun tiles ni kalau daripada awal dah salah, hujung tu memang confirm salah. Tapi kalau pada awal kita susun tu betul, InsyaAllah hujung sana betul. Nampak tak? Sebab tu penting jaga benda yang pertama. Okey, jaga langkah yang pertama tu sangat penting. Okey, so point yang keempat ialah ada list produk. List produk daripada syarikat, list produk yang dekat stokis kita sendiri, list produk mini stokis kita lah. Maksudnya list produk yang ada dekat kita. So kita kena ada benda ni. Bukan sahaja
kita ada produk, maksud saya nak bagi tahu tadi, kita kenali produk kita. Kan kita kena kenal produk kita, kita kena bercinta dengan produk kita. So macam mana kita nak bercinta dengan produk kita? Sebab ingat kita nak jual dekat orang ni. Kita nak jual dekat orang, kan so kalau kita nak jual dekat orang, tentulah kita kena tahu benda tu bagus. Kan kita sakit hati tak kalau ada orang promote dekat kita gila-gila, Kak sedap gila roti ni, sedap gila, ya Allah Kak memang sedap, akak patut beli 10. Kan akak patut beli 10. Dia pun makan, memang tak sedap langsung. Memang tak sedap langsung. Dia pun marah kat kita yang promote tu. Awak kata sedap roti ni, saya makan tak sedap. Kenapa? Kan terus tak nak repeat order. Jangan kata makan repeat order pun tak berlaku. Sebab tu kan kadang-kadang kita terfikir, kenapa orang tak nak repeat order dengan aku? Kenapa orang beli sekali saja one shot? Sebab apa? Sebab kita tak boleh nak explain dekat dia betapa bagus dan bestnya, betapa berkesan dan apa hebatnya produk tersebut. Sebab apa? Sebab kalau kita makan kita sendiri rasa, kita tahu macam mana. Okey, ataupun orang keliling kita. Kadang-kadang kita makan suplemen ni untuk kencing manis, tapi kita tak ada kencing manis. Tapi orang keliling kita ada kencing manis, kan so kita dapat tahu daripada orang keliling kita. Contoh macam tu. Jadi kita kena kenal. Walaupun kita tak ada benda tu, tapi kita makan juga, sekurangnya kita tahu. Kan keberkesanan dia, kan kita tahu dia punya feel lain, kan lain. So that's why perlu kita untuk tahu, kenali produk kita, cinta produk kita, kita kena benda ni, kan kena ada. Okey? Jadi serupa juga kalau kita jual kain, kan ataupun jual tudung, contoh macam tudung, kan Kak, cantiklah tudung yang akak bagi dalam katalog tu. Dia material macam mana, Kak? Material dia tak tahulah. Kan oh, okey tak apa. Akak senang tak nak bentuk? Tak tahulah. Kan akak pun tak pakai lagi. Kak, tudung ni dia panjang ke pendek? Tak tahulah juga. Tak tahu. Akak tak tahu apa-apa ni. Kan akak ada katalog je. Kan akak tak tahu apa-apa. Kau beli je lah, beli. Kan akak ada katalog ni, kau beli tengah harga murah ni, kau kena beli. Orang bukan masalah murah. Nak bagi tahu tudung dak harga 300-400, 2,000 tu pun orang beli tau. Harga 2,000 pun orang beli. Okey? Brush, brush Sedarma jual harga bukan brush, pin tudung tu Sedarma jual yang memang dahsyat punya kualiti, harga 850, 750. Orang beli RM15 je biasa, tapi dia boleh jual harga 750. Orang beli sebab apa? Sebab dia tahu produk tu untuk apa dan bagus macam mana, material dan macam mana, bila pegang rasa macam mana dan sebagainya. Shining, dia punya shining tu dan cantik tu macam mana, dia tahu sebab dia biasa dengan produk tu. Okay, so beza. Kan contoh macam ni, tudung Infinance ni. Okay, ni sekarang ni tengah promosi. Yang ni harga ni tak silap akak dia harga dalam sebab dia ada banyak. Okay, promosi tu banyak. Kalian tak ingat yang ni yang harga RM69 ke yang harga RM38? Kan 69 ke 39. Ni dia tengah promosi gila-gila sampai hujung bulan ni kalau tak silap kan. Okay, so memang orang kata apa, material dia macam dark, kan jadi dia punya finishing dia tu, kan dia ada satu signature, kan sebenarnya dia punya brush, dia punya macam tag dia dekat sini, itu hari tersangkut dah, tercabut dah. Dan dia selesa kita pakai, kan dan dia nampak eksklusif. Sebab apa? Sebab dia shining, kan dia shining sebab dia gunakan material silk macam ni. Okay, so dia nampak dia shining, dia tak kusam. So bila kita pakai, kalau muka kita kusam, dia akan menaikkan seri wajah tu lagi. Sebab apa? Sebab dia sendiri dah shining. That's why kan orang kata apa, tudung yang eksklusif ni biasanya material dia macam ni, supaya menampakkan dia punya kesan mewah tu. Yang CDM pakai harga RM69 kan? Yes, harga asal RM300. That's why kan nak bagi tahu kan you all nak bagi tahu orang kata apa, memang gila-gila Haio bagi promosi punya. So macam itulah nak bagi tahu kan. Dulu beli 300 ya, akak beli memang 300 kan 300 nangis tengok promosi harga RM69. Kan sebab tu melambak orang pergi beli punya. Sebab apa? Nak pakai sendiri. Tapi sebenarnya ramai je orang tengah cari tudung raya tak jumpa lagi. Belilah tudung ni sebab
sebab tengah orang kata harga macam panggung punya. So macam itulah nak bagi tahu bila kita dah pegang, dah pakai, dah rasa kan, dah tengok. Jadi bila kita cerita, kita share produk ke apa ke, dia lebih menusuk hati, masuk ke hati kan, berbanding dengan awak dah pakai belum, awak tahu material tak, berapa harga, entah, kan, semuanya jawapan negatif kan, jadi macam mana you nak berniaga besar kan, jangan kata nak dapat RM10,000, nak dapat untung RM10 pun tak tentu lagi ni. Nampak tak, kalau lah tudung ni boleh untung RM10, RM10 tu pun tak dapat. Sebab apa? Sebab kita tidak kenali produk kita. Ingat kita ni berniaga apa yang tak ada produk? Berniaga semua ada produk. Dan nak bagi tahu, okay, dan nak bagi tahu, semua orang berjaya hari ni, diorang memang bercinta dengan produk. Okay, ada contoh kalau macam you all tengok apa ni, macam Insta famous ke apa kan, yang mana ada produk sendiri, even Lofa lah paling senang sekali kan, dia bom tudung dia sebab dia pakai semua tudung dia masa cerita apa Mr. Pilot tu kan, dia pakai, orang pun tengok, cantik pula dia gayakan tudung tu, macam tu, macam ni, lawa pula color-color dia, orang terpengaruh dengan apa yang ada pada dia. That's why katakan terus meletup, selepas pada tu meletup bisnes dia. Sebab apa? Sebab orang tengok dia sendiri bercinta dengan produk dia tak pakai produk orang lain kan, dia pakai produk dia sendiri, dia cinta produk dia, sebab tu orang pun ikut. Okay, so yang kelima, last kali, okay, kan pun tak nak ambil masa you all terlampau panjang kan, sebab bulan puasa ni kan. Okay, so yang last kali adalah roadmap. Okay, roadmap ni maksudnya adalah flow kita berniaga. So kita kena tahu flow kita ni kan, dari dealer nak ke dealer 1 nak dealer 6 berapa lama kan, daripada sales manager nak ke senior sales manager tu ambil masa berapa lama, apa yang perlu dijual, berapa banyak yang perlu dijual. So bila you all tahu flow, dia punya duration dia ataupun time frame dia kan, kita automatik kita boleh tahu apa strateginya untuk capai ke level tersebut. Okay, so bila kita ada strategi, dia ibarat kita macam ni, kita tahu dah kita ni pelari pecut berpagar. Okay, pelari lompat pagar pelari pecut lompat pagar punya. Jadi kita tahu dah dekat depan tu ada banyak pagar. Okay, so kita pun dah belajar dengan kita punya coach. Okay, macam apa perlu buat bila bertemu dengan pagar. Coach pun kata kena lompat. Nak lompat pula macam ni. Okay, ada daripada jarak sekian dah kena lompat. Okay, pecutan dia begini, ketinggian dia begitu. Kan, nampak tak? So bila kita dah tahu benda tu, kita pun dah set kat kepala. Bila dah sampai ke tempat dia, waktu dia, kita tahu dah apa yang perlu kita buat daripada langgar pagar tu. So kita terus melompat. So kita dah cepat sampai ke kita punya destinasi. Tetapi kalau kita kan berlari tak tahu, tak tanya coach kita, yang aku tahu pagar je kat situ, dah tak tahu apa benda nak buat dengan pagar tu. Okay, dah sampai kat tempat pagar tu, kita pun berhenti tengok. Aku nak buat apa dengan pagar ni? Nak alih, nak angkat, nak duduk tengok je. Last kali, yang tengok pun tengok. Yang lompat tak lepas-lepas. Kan, sebab tak tinggi, tak kena gaya. Yang lompat terjatuh. Kan, jadi banyak kerugian masa, tenaga, pengorbanan kita kat situ. Kan, terlalu banyak rugi. Jadi kita ni kisahnya nak bagi tahu, point yang KL nak bagi tahu dekat sini adalah jangan rugikan masa, jangan rugikan tenaga, duit ringgit hanya kerana kita tak nak ambil tahu apa yang perlu kita ambil tahu. Okey, jangan. Alright, Ina. Kan kita nak share ni supaya jangan sampai kita pergi jadi orang yang rugi. Ingat sesungguhnya manusia ni berada dalam kerugian hanya kerana tak nak ambil tahu, makanya sanggup rugi. Kan sanggup pergi redah pagar tu, sedangkan kita tahu kalau dia tahu pagar tu untuk dia lompat, dia lompat. Nampak tak? So kita kena lompat, ambil tahu
tahu. Sama juga dengan bisnes ni, kan dah bagi tahu. Kan bila kita bertemu dengan mentor akan cakap, okey, yang ni kita perlu buat, yang ni tak perlu buat. Kan ya, lepas tu masuk pula dalam grup pun support. Nampak tak? So benda-benda ni membantu untuk kita buat apa yang perlu, bukan buat apa yang kita suka. Kalau kita buat apa yang kita perlu, kita akan dapat apa yang kita perlu. Kalau kita buat apa yang kita suka, kita akan dapat lebih banyak benda yang kita tidak suka. So sebab tu kena jadi bijak. Usahawan kena tahu apa yang kita perlu tahu. Inilah 5 poin utama. Sebagai kata usahawan baru, kita kena ambil tahu. InsyaAllah kan dengan adanya ilmu ni, you all boleh berniaga dengan lebih hebat, you all boleh berniaga dengan lebih dahsyat, you all boleh berniaga dengan lebih seronok, you all boleh capai impian dengan lebih cepat. InsyaAllah banyak lagi berita baik yang menanti you all semua dekat depan nanti. Okay, jadi cukuplah setakat tu dulu kan. Sebenarnya KL ni pun bercakap based on pengalaman. Tak lama pengalaman KL baru dalam 14 tahun macam tu dalam HIO ni. So sedikit KL bagi tahu apa yang KL buat dulu yang tak betul. KL dah orang kata apa, bagi tahu supaya jangan buat. Okay, apa yang perlu buat saja kita perlu buat supaya kan kita tak berada dalam fasa rugi dan terus rugi. Okey, cukup dulu setakat ini perkongsian KL. Terima kasih kerana sudi bersama dengan KL dalam live ni. Siapa nak ambil gambar? Jom kita ambil gambar dulu kan Ina boleh ambil gambar? Okey. Okay, so kita jumpa lagi. Terima kasih banyak. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.